Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jeff Hasbullah, Jeff Hasbullah, Dr. Ramizu, Imran Kadir, Ahmad Nubli, Hadi Abdullah, Abdullah Azli Al-Fansuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan, Masya Allah, boleh hadirkan diri dalam pengajian kita, Masya Allah. Maryam Ahmad, Masya Allah. Asyahidi, Masya Allah, kita ada dah 15, Masya Allah. Hadirkan diri dengan kita meraihkan iman dan ihtisab, yakin pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janji Allah, pada janji-janji Allah, Masya Allah. Kita ada problem ke sedikit ni? The YouTube is not enough. Mungkin kita rasa ada problem sedikit. Masya Allah. Saat ni dalam lekat-lekat internet. Ya, internet slow-slow sikit. Dan insyaAllah saya rasa dah elok dah. InsyaAllah. Kita dalam urusan tadi, Masya Allah.
Sudah excellent dah, masya-Allah. Excellent, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat 207 ya, 207, iaitu bab yang seterusnya, tanggungjawab makmum pula. Tadi tanggungjawab tuntutan ke atas imam. Selepas tanggungjawab ke atas imam, maka tanggungjawab babu ma 'alal ma'mum minal mutaba'ati wa hukmil masbuq. Bab mengikut imam yang menjadi tanggungjawab bagi para makmum dan hukum orang-orang masbuq. Dan hukum orang-orang yang masbuq. Sepatutnya makmum, ya, sepatutnya makmum mengikuti imam. Makmum ni ialah mubtadi lah, mubtadi, orang yang mengikuti imam. Mubtadi pun kita panggil, makmum pun kita panggil, gitu. Alal makmum, imam, dia daripada perkataan imam, maka kita panggil dia makmum. Makmum. Jangan sekali-kali mendahului imam. Makmum ni, kita tak boleh, perbuatan makmum di dalam sembahyang berjemaah tidak boleh mendahului imam. Ada ancaman terhadap orang yang melakukan sedemikian. Jadi ada hadis-hadis Nabi SAW yang memberi ancaman, bagi mereka yang melakukan perbuatan mendahului daripada imam. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum masih lagi dikira mengikuti imam jika tertinggal tidak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Contohnya seperti terlambat untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Jadi bila kita, sebab imam ni, makmum ni, dia kena berada di belakang imam, tapi masih lagi dia dikira 3 rukun yang panjang. Misalnya kalau duduk qiyam, imam qiyam, makmum qiyam, imam rokok. Rokok tu rukun yang panjang. I'tidal rukun yang pendek. Jadi rokok satu rukun yang panjang, turun kepada sujud pertama itu rukun yang panjang kedua, dan duduk di antara dua sujud rukun yang pendek, dan sujud yang kedua itu juga situ dah sampai dah 3 rukun dah. Jadi masih lagi makmum berdiri dan imam berada di sujud kedua. Jadi kalaulah makmum tadi dia tidak rukuk sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, mana selepas bangkit daripada sujud yang kedua, maka dengan tersendiri dia terpisah daripada imam, dan jika dia mengikuti imam, maka sembahyang dia akan batal, sebab dia telah tertinggal 3 rukun yang panjang dan dia dikira tidak lagi mengikut imam. Begitu maknanya. Macam mana dia kira ikut imam? Biasanya dia kena rukuk, baru imam nak naik rakaat ke seterusnya, maka dia masih lagi dikira mengikuti imam, sebab dia dibenarkan kepada 3 rukun yang
panjang di dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, maka dia masih lagi dikira. Biasanya orang tu terlambat dia bila dia membaca Fatihah lah. Ini bagi mereka-mereka yang was-was lah, bagi mereka-mereka yang was-was. Jadi mereka baca tak sudah-sudah Fatihah dia, imam dah rukuk dan imam dah sujud kali pertama dan imam sujud kali kedua. Jika dia tidak rukuk dan imam naik ke rakaat seterusnya, sembahyangnya akan batal automatically, kecuali dia niat mufaraqah, dia niat tidak mengikuti imam sebelum imam bangun di rakaat seterusnya dan dia masih lagi stay di rakaat sebelumnya. Okey, di sisi mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih lah. Maka di sisi mazhab Hanafi, mengikut imam adalah dengan muqaranah. Maknanya muqaranah, yakni melakukan serentak dengan imam pada semua perbuatan. Apabila imam rukuk, makmum juga harus terus rukuk, begitulah rukun yang lain. Maksudnya dia muqarin, bukan serentak. Kalau dia serentak pun okey dah, kalau dia lewat sikit pun okey. Misalnya dia berdiri, rukuk. Kalau dia serentak, kalau dia melebihi tak boleh. Dia serentak, okey. Muqarin tu maksud dia serentak. Dia serentak, imam dengan makmum tu serentak. Itu okey. Begitu. Tapi dia serentak, tapi jangan mendahului imam lah. Di sisi mazhab Syafi'i, mengikut imam dengan mu'aqabah. Dia bukan muqaranah. Bagi Imam Abu Hanifah, dia muqarin, serentak boleh. Maka jika serentak tu masih lagi dia dikira berjemaah atau lewat sedikit lah. Ta'qib tu lewat sedikit. Kita ni mu'aqabah, yakni melakukan sesuatu perbuatan selepas imam melakukannya. Itu mu'aqabah, ta'qib lah, ta'qib. Begitu juga di sisi mazhab Imam Hambali. Dan di sisi mazhab Imam Maliki, mengikut imam dengan mu'aqabah, ta'qib belakang sikit pada takbir dan salam. Pada perbuatan lain ada dua pendapat, sama ada mu'aqabah atau muqaranah. Di sisi mazhab Imam Hanafi, Fatihah tidak perlu dibaca. Jadi mudah untuk mutaba'ah imam pada rukuk dan rukun seterusnya. Sebab yang menjadi masalah di situ ialah bagi kita Fatihah wajib. Jadi sesiapa yang belum selesai Fatihah, maka dia harus membaca Fatihah. Dia wajib membaca Fatihah. Kalau tak siap Fatihah, maka dia tak boleh rukuk. Sebab itu adalah rukun yang perlu dibaca sewaktu di dalam solat. Jadi itu yang menjadi lambat tu. Sebab itu kita mu'aqabah, ta'qib ni selepas sedikit. Dan ta'qib kita diberi sehingga 3 rukun yang panjang. Di sisi mazhab Hanafi, dia Fatihah tak wajib lah, maka dia tak wajib dan fardu pun, maka dia tak perlu dibaca di pada rakaat seterusnya. Dan Fatihah tu ditanggung oleh imam. Jadi mudahlah dia, bila imam rokok, dia rokok juga. Senang, tak jadi masalah di situ, di dalam pertikaian tersebut. Okey. Dalam fasal pertama, kaifiyat solat. Ani bin Barran bin Azib radhiyallahu anhu qala kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa iza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadum minna dhahrahu hatta yada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ard, muttafaq alaih. Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami solat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda menyebut sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun yang menundukkan badannya sehingga baginda meletak dahi baginda ke bumi. Maknanya sami Allahu liman hamidah, kami bangun untuk i'tidal ataupun qaumah. Lepas tu Nabi bangun sami Allahu liman hamidah. Nabi bangun situ dan tidak ada seorang pun yang menundukkan badannya sehingga baginda meletak dahi. Menundukkan badan maknanya sami Allahu liman hamidah, dia pun bangun lagi sami Allahu liman hamidah, bangun. Maka berdiri di situ, bila Nabi letak kepala di atas bumi, barulah sahabat menurunkan badannya turun. Biasanya orang muda tu dia cepat lah, orang tua tu dia lambat sedikit.
Sebab tu kalau dalam pergerakan imam, dia pergerakan kita kena dahulukan daripada takbir tadi. Pergerakan mesti dahulu daripada takbir. Sebab kadang-kadang imam tua ni dia gerak lambat, tahu tak? Sami Allahu liman hamidah. So kalau dia kadang-kadang takbir dah siap dah, intiqalat dah siap dah, kawan tu bangun pun tak lagi. Kalau imam tua lah. Kalau imam yang muda tu senang, Sami Allahu liman hamidah, dia dah bangun, tok, berdiri bercacang dah, berdiri tegak dah, begitu. Jadi kalau imam tua-tua kan lah. Jadi sebab itu pergerakan fi'li tu, perbuatan tu mesti dahulu daripada qauli. Pergerakan lebih dahulu daripada intiqalat takbir tadilah. Biasanya fi'li kita tu lebih dahulu daripada qauli kan. Kita kata sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila daripada rukuk ke sujud kedua tu imam nak bangun tu imam bangun dulu tau. Tu imam duk berdiri dekat, nak berdiri dah rakaat seterusnya baru dia kata Allahu akbar. Ini bagi imam tua lah. Ustaz Zaki kan bagi imam tua, sebab makmum belakang ni dia cepat tau. Pop. Sebab tu kadang-kadang nak jadi imam pun dia ada selok belok dia juga, supaya perbuatan makmum tadi tidak mendahului daripada imam. Sebab ini bahaya. Ada ancaman-ancaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menceritakan perkara-perkara tersebut. Jadi tu imam rokok, Allahu akbar. Tu imam rokok. Jadi Allahu akbar, dia dah rokok dah, barulah bunyi takbir. Allahu akbar. Kadang-kadang kan cahaya dia kan dia lebih laju daripada bunyi. Cahaya dah sampai, makna perbuatan dah sampai dah. Bunyi tu sampai kemudian, takbir tu kemudian pun tak apa. Jadi kebiasaan orang depan je dia tengoknya, orang belakang dia bunyi takbir tu baru dia tu rokok. Dia kata kalau dia bunyi Allah, dia duduk tengah bangun tu dia kata Allah. Orang belakang tu dah bangun dah. Orang muda belakang dah bangun dah. Tu imam baru duduk dalam perjalanan nak bangun rakaat seterusnya. Jadi dia kena tengok imbasi lalu bagi mereka yang dah agak tua jadi imam. So pergerakan mereka lebih lambat daripada perbuatan takbir mereka. Jadi perbuatan dahulukan sebelum takbir. Jadi kalau imam sampai, lepas tu baca doa subhana rabbiyal a'la, rokok subhana rabbiyal azim, rokok tadi subhana rabbiyal a'la. So kalau imam baca 5 kali, baru makmum boleh baca 3 kali. Kalau imam baca 2 kali, makmum baca sekali je. So dia kena raikan. Dia tak panjang sangat, tak pendek sangat. Jadi perkara-perkara ini perlu diraikan. Jadi barulah sahabat kata kami meletak dahi. Bila Nabi tak tunduk lagi, sahabat tak ada seorang pun yang menundukkan badan. Mana nak turun tu tak turun lagi. Selagi Nabi letak dahi atas tanah, barulah mereka memulakan pergerakan untuk turun pada sujud. Peristiwa ini berlaku pada ketika hampir wafat kerana keadaan Nabi yang agak lemah. Sebab tu kita kata untuk imam ni keadaan Nabi yang agak lemah. Jadi Nabi sahabat pastikan Nabi turun dulu. Nabi dah masa tu keadaan Nabi kering sakit, dan tapi masih lagi Nabi menjadi imam. Sebab kita akan bagi tahu nanti, dan kita dah bagi tahu dahulu, Nabi tidak dapat mengimami solat sebanyak 17 waktu. Di malam Jumaat sembahyang Isya 3 jadi Jumaat, Sabtu, Ahad 15 waktu, dan pagi Isnin waktu yang ke-17. Yang lain tu Nabi sakit, tapi masih lagi Nabi menjadi imam. Jadi sahabat masih meraihkan Nabi melakukan perbuatan dahulu, barulah sahabat akan melakukan perbuatan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku hampir wafat kerana baginda Nabi agak lemah, maka sahabat tidak terus mengikuti baginda, bahkan menunggu sehingga Nabi menyempurnakan sujud baginda. Nabi sujud, baru turun sujud.
Bagi imam yang uzur seumpamanya tua, eloklah melakukan sesuatu perbuatan atau rukuk dahulu sebelum takbir. Jadi orang yang tua-tua tu, imam tua-tua kan nak bangun sakit lutut dah. So nak jadi imam lagi. Kadang-kadang orang tua ni sepatutnya kena bagi orang muda dah. Tapi orang tua ni kadang-kadang berangin lagi dia nak jadi imam lagi. Dia kata langkah mayat aku dulu. Orang muda nak duduk aku nak duduk. Jadi kita kena raihkan lah. Dah ramai dah orang pandai. So imam tu pencen-pencen lah. Alah seminggu sekali bolehlah jadi imam tua. Kita tetap letak imam tua lagi. Nama dia tu imam tua dah. Tapi kat seminggu sekali ke jadilah imam. Hak lain tu kita bagi ke orang muda je lah. Imam tu kita tak retirekan dia. Kita duduk dia ambil berkat di situ. Tapi seminggu sekali okey lah mengimami solat. Hak belakang tu kita bagi pada imam muda lah, yang masih lagi gagah-gagah macam Ustaz Zaki dan sebagainya. Imam dalam masjid kita, imam satu orang tu dah meninggal. Siapa imam yang dah meninggal tu? Imam Harun Junid tu dah meninggal dah. Masya Allah. Moga Allah SWT cahayakan kuburnya. Jangan makmum mendahului imam pada setiap rukun. Wa an Anas, hadis yang ke-1137 golongan 2. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Rahim Junid dah meninggal dah almarhum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam zata yaumin falamma qada salatahu aqbala alaina biwajhihi wa qala ayyuhan nas inni imamukum فلا تستقبلوا فلا تستقبقوني فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. رواه Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Apabila baginda menyelesaikan solat, bila baginda selesai solat, baginda bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kepada kamu semua ni. Maka janganlah kamu mendahului aku ketika rukuk dan sujud. Begitu juga pada qiyam dan selesai solat. Sesungguhnya aku boleh melihat kamu daripada hadapanku dan belakangku. Nabi tak suka melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Hadis yang seterusnya 1138 golongan 3. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tubadirul imama iza kabbara fakabbiru fa iza qala waladdallin faqulu amin wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Muttafaqun alaih illa anna al-Bukhariya lam yazkur wa iza qala waladdallin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, apabila Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mendahului imam. Jika dia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Apabila dia menyebut waladdallin, maka hendaklah kamu menyebut amin. Dan apabila dia rukuk, hendaklah kamu rukuk. Dan apabila dia menyebut sami Allahu liman hamidah, hendaklah menyebut Allahumma rabbana lakal hamd. Muttafaq alaih. Melainkan Imam Bukhari tidak menyebut perkataan apabila dia menyebut waladdallin. Hadis ini adalah dalil mazhab Hanafi bahawa di sisi mereka ketika i'tidal makmum hanya menyebut Rabbana walakal hamd. Kita sami Allah pun sebut, makmum Rabbana walakal hamd pun sebut. Imam Abu Hanifah dia balas. Imam kata sami Allah liman hamidah, Imam Abu Hanifah kata Rabbana lakal hamd bagi pihak makmum di belakangnya. Adakah makmum perlu berdiri atau duduk sekiranya imam solat duduk? Hadis yang ke-1139 golongan 4. Apabila imam tu dia berdiri duduk, makmum tu kena duduk ke berdiri? Apabila imam yang mengimami kita tu solat dalam keadaan duduk,
Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan wa suri'a anhu fajuhisha shiqquhu al-ayman fa shalla salatan min as-salawat wa huwa qa'idun fa sallaina wa rawa'ahu qu'udan falamma sarafa qala innama ju'ila al-imam فليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قائما فإذا ركع فاركعوا فإذا رفع فارفعوا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود فإذا يأخذوا بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ للبخاري واتفق المسلم إلى أجمعون وزاد في رواية فلم تختلفوا عليه وإذا سجد فاسجدوا. سيدنا أنس رضي الله عنه Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang seekor kuda. Lalu baginda terjatuh dan baginda di sebahagian kanan baginda telah tercedera. Baginda naik dan baginda jatuh daripada kuda. Kemudian baginda menunaikan solat baginda dalam keadaan duduk dan kami juga duduk di belakang baginda. Apabila baginda selesai solat, baginda bersabda, sesungguhnya imam itu adalah untuk diikuti. Apabila dia salah berdiri, hendaklah kamu berdiri. Jika dia rukuk, hendaklah kamu rukuk. Jika dia bangun, hendaklah kamu bangun. Dan jika dia berkata, Sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu menyebut Rabbana lakal hamd. Dan jika dia solat dalam keadaan duduk, hendaklah kamu solat duduk. Imam Humaidi rahmatullah alaih berkata, sabdaan Nabi SAW, jika dia solat dalam keadaan duduk, maka hendaklah kamu semua solat duduk. Ianya adalah ketika sakit baginda yang terdahulu, bukan ketika sakit yang membawa kematian. Ini Nabi jatuh daripada kuda lah. Masa Nabi jatuh daripada kuda, Nabi duduk. Tu imam duduk, semua makmum pun duduk. Selepas itu baginda solat dalam keadaan duduk, sedangkan orang ramai berdiri, dan baginda tidak menyuruh mereka duduk, dan hukum itu diambil daripada apa yang akhir dan terakhir daripada perbuatan Nabi adalah demikian. Jadi mula keadaan sakit tu, mula-mula tu sahabat duduk juga, Nabi duduk. Tapi setelah Nabi nak wafat, Nabi dalam sembahyang dalam keadaan duduk dan sahabat berdiri, dan Nabi tak menyuruh pun sahabat duduk selepas itu. Jadi hukum itu dikira pada hadis yang latest, hadis kemudian. Hukum tu dikira hadis kemudian. Sebab tu kita pakai hadis latest daripada hadis sebelumnya. Dan Imam Muslim menempati sehingga perkataan ajma'un, ditambah di dalam riwayat yang lain dengan sabdaan baginda, jangan kamu bersalahan dengan imam. Jika dia sujud, hendaklah kamu sujud. Terdapat sedikit ikhtilaf di kalangan imam-imam di dalam masalah ini. Apa ikhtilafnya? Di sisi jamhur ulama, hendaklah makmum berdiri ketika solat selagi mampu. Makmum kena berdiri macam mana pun. Itu keputusan yang diambil oleh dia. Kita tidak jadikan dalil hadis ini sebagai dalil. Bila Nabi duduk, maka semua makmum, bila imam berduduk, semua makmum kena duduk. So kita tak ambil hadis ini sebagai dalil. Jadi sebab itu, bila satu-satu dalil, satu-satu hadis tu dibincangkan, dibahaskan, dibentangkan, maka dibuatnya istimbat, diambilnya hukum-hukum ke atas perbahasan tersebut. Jadi jamhur ulama telah membuat keputusan bahawa dalam ikhtilaf mereka memilih hendaklah makmum itu berdiri ketika solat selagi mampu. Walaupun tu imam duduk, makmum kena berdiri macam mana pun selagi dia mampu. Kecuali dia tak mampu, dia duduk samalah. Sekiranya tak mampu berdiri kerana sebab tertentu seperti sakit, maka dibolehkan duduk. Ini kata jamhur. Kata Imam Ahmad berpendapat jika imam solat dalam keadaan duduk kerana sakit yang berkemungkinan sembuh,
maka makmum turut solat duduk. Macam mana hadis yang berlalu tadi. Dia ambil atas dasar tadi. Imam Ahmad ambil atas dasar hadis tadi. Dalam satu riwayat Imam Malik bahawa tidak sah solat makmum jika imam duduk. Tak sah. Imam kena berdiri, jadi imam sakit, tak boleh. So ganti orang lain lah, tak boleh lah. Ketika sakit sebelum kewafatan, baginda juga menjadi imam. Difahami daripada hadis ini bahawa Nabi begitu mengambil berat akan solat berjemaah. Mana Nabi sakit pun, Nabi masih lagi menunaikan solat berjemaah, dan Nabi telah mengihtimamkan, iaitu menekankan kepada sahabat bahawa pentingnya solat berjemaah. Okey, peristiwa sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi dan imamahnya, iaitu imam semasa Nabi sakit pada 17 waktu itu ialah Sayyidina Abu Bakar. Hadis yang ke 1140 kurungan 5. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma thaqula Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa Bilal yu'azzinu bis-salah qala muru Abu Bakr an yusalli bin nas fa shalla Abu Bakr tilka ayyam thumma qala thumma inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsihi khiffatan فقام يهادى بين الرجلين ورجله تحطني في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه وذهب ويتأخر فأومأ إليه رسول صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا يقتدي أبو بكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر متفق عليه. وفي رواية لهما يسمع أبو بكر الناس التكبير. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika baginda jatuh sakit, Sayyidina Bilal telah datang untuk memberitahu mengenai waktu solat. Maka baginda bersabda, perintahlah Abu Bakar untuk menjadi imam kepada orang ramai. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menjadi imam pada hari-hari tersebut. Kemudian baginda mendapati sakit keringanan pada dirinya. Bila Nabi rasa sekat hari-hari yang tu, Abu Bakar dah jadi imam dah. Maka baginda berdiri dengan dipapah oleh dua orang lelaki, dan kaki baginda terserik pada tanah pada ketika itu sehingga baginda masuk ke dalam masjid. Tak kala Sayyidina Abu Bakar dapat merasakan kehadiran baginda, beliau telah berundur ke belakang. Rasulullah mengisyaratkan kepadanya supaya tetap pada tempatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bahagian kirinya, sedangkan Sayyidina Abu Bakar solat berdiri dan baginda solat dalam keadaan duduk. Sayyidina Abu Bakar mengikuti Rasulullah sedangkan orang ramai mengikuti Sayyidina Abu Bakar, muttafaq alaih. Diriwayatkan yang lain, bagi kedua-duanya berbunyi Sayyidina Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. Okey, dalam kitab Syarhus Sunnah, yang ditulis oleh Allamah Baghawi juga, di dalam kitab beliau secara bersanad pengarang pertama kepada Masabih, ditulis bahawa Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sebagai imamah sughra, iaitu jadi imam untuk solat berjemaah je lah. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan beliau berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain selepas Rasulullah, dan yang paling layak untuk menjadi khalifah ialah Imamatul Kubra selepas baginda wafat. Jadi masa keberadaan Nabi SAW masih lagi Nabi ada, maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk Sayyidina Abu Bakar berada di atas tikar sejadah Nabi. Tempat Nabi duduk berdiri, tempat tu Abu Bakar berdiri. Dan kita belajar kitabul imam, babul imam ni imam sughra, iaitu sembahyang jemaah, sembahyang mengimami orang dalam sembahyang, iaitu sembahyang berjemaah. Ini menanda dia bukan imamatul kubra. Imamatul kubra ni ialah pemimpin. Imamatul sughra ni
Okay, excellent. Dia malam ni, dia hujan ni, dia internet dia agak lambat sikit, dia lembab sikit internet. Okey dah. Amin. Okey dah. Okey, dia excellent. Okey. Kadang-kadang dia hujan kan sekarang. Tak apa. Okey. Jadi Imam Ahmad berpendapat, okey, kitab Syarah Sunnah tadi. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, inilah juga dalil yang menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar mampu untuk memimpin umat. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 waktu semasa baginda sakit, yakni pada hari Khamis, Isyak hari Khamis, 5 waktu hari Jumaat, 5 waktu hari Sabtu, 5 waktu hari Ahad, subuh hari Isnin. 17 waktu ni yang akhir, betul-betul akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda tak menjadi imam. Sayyidina Abu Bakar lah yang menjadi imam. Ini sepakat ulama mengatakan 17 waktu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengimami solat, dan tempat imam itu digantikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, dua orang lelaki, yakni Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali. Ada pendapat mengatakan Sayyidina Abbas dan Sayyidina Usama. Ada pendapat mengatakan Sayyidina Abbas dan Sayyidina Fadl, iaitu anak Sayyidina Abbas lah. Sebenarnya tiada pertentangan antara pendapat ini, kerana peristiwa memapah Nabi berlaku beberapa kali. Pada setiap kali Sayyidina Abbas akan bersama. Cuma seorang lagi tu silih berganti. Kadang Sayyidina Ali, kadang Sayyidina Usama, kadang-kadang Sayyidina Fadl bin Abbas. Begitu. Jadi kadang-kadang kan dia berbanyak kali sembahyang. Nabi SAW datang untuk keluar untuk sembahyang dan sebagainya. Cuma Nabi tak keluar terus tu 17 waktu tu. Dan pagi Isnin pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi, maka wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari di bawah tajuk perkataan terakhir Nabi bersabda, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, sertakanlah daku bersama teman yang maha tinggi, ar-rafiqal a'la. Jadi maksudnya dia solah ummati. Ada juga orang mengatakan solah ummati. Itu bukan di antara perkataan yang terakhir lah. Sebab dalam 2 bulan, keadaan 2 bulan tu Nabi dalam keadaan gering. Sebelum Nabi tak boleh sembahyang betul-betul, Nabi sakit 2 bulan. Nabi sakit 2 bulan. Nabi sakit tu daripada Muharram tu Nabi dah sakit dah. Nabi Safar, Muharram tu akhir, tengah-tengah Muharram tu Muharram, sebab 2 bulan betul-betul kan. 15 Muharram tu, 15 Safar, 12 Rabiul Awal. Dalam 12 Muharram tu balik daripada Mekah tu, balik daripada buat haji tu, Nabi dah sakit dah. Nabi dah mula sakit dah. Nabi balik selepas Zulhijjah. Selepas Zulhijjah raya kan, 12 Zulhijjah. Balik tu sebulan tu Nabi dah sakit dah. Nabi SAW sakit dah. Begitu. Dan perkataan terakhir Nabi, Allahumma ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, itu perkataan di antara perkataan terakhir yang keluar daripada lidah Nabi yang mulia. Hadis yang ke-1141-6, ancaman untuk mereka yang mendahului imam. Jangan kita mendahului imam, tak boleh sebenarnya, salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah seorang yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu daripada imam, iaitu bahawa
itu bahawa kepalanya akan berubah menjadi kepala kaldai. Oh, Nabi takut kepala tu, orang yang mendahului sembahyang daripada imam tu takut kepala dia ditukar kepada kepala kaldai. Sebahagian ulama pendapat hadis ini bukanlah memberi makna hakikat, bahkan mengisyaratkan perbuatan tersebut sangat keji dan bodoh sehingga disamakan dengan kaldai. Allah, orang tu takkanlah tak faham, macam kaldai je. Dah Nabi beritahu imam janganlah mendahului imam. Ada golongan-golongan yang memang dia cepat, tak tahu kenapa orang muda kali ikut. Namun tidak jauh juga jika dimaksudkan dengan makna secara hakiki, iaitu secara hakikat, yakni betul-betul kepalanya bertukar menjadi kepala kaldai. Ini adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam Khattabi rahmatullah alaih. Imam Khattabi telah menyebut dalam cerita mengenai cerita ini. Hafiz Ibn Hajar telah berkata mafhumnya harus bahawa makna hadis ini menunjukkan makna hakiki. Siapa lebih dahulu pada tu imam, muka kepala dia jadi kepala kaldai. Diceritakan apabila seorang penuntut ilmu hadis bersafar dan belajar hadis daripada seorang guru hadis yang masyhur, selama dia berguru dengan muhaddis itu, beliau mendapati gurunya sentiasa dalam berterusan berhijab menutupi kepala. Sekian-sekian lama menuntut ilmu, satu hari gurunya menyingkat kepala di hadapannya. Lalu dia melihat bahawa gurunya berwajah kaldai, lalu berkata kepadanya, "Wahai anak muridku kesayanganku, jangan kamu mendahului imam dalam solat. Sesungguhnya ketika aku mempelajari hadis tentang perkara ini, aku meraguinya, lalu aku mendahului imam." Nak try, nak cuba dia. Maka jadilah wajahku seperti mana yang kamu lihat sekarang. Tak boleh, hakikat dia tak ada. Allahu akbar, mendahului imam ni bahaya. Tak boleh kita mendahului hukum, mendahului imam. Allahu akbar. Fasal kedua, perintah untuk menyamai imam. Wa an Ali radhiyallahu anhu wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum as-salah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun gharibun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu menghadiri solat dan imam berada dalam satu keadaan, hendaklah dia melakukannya apa yang imam sedang lakukan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini adalah gharib. Makna hadis, penerangan makna hadis ini ialah, makna hadis ialah sebagaimana keadaan imam ketika itu masuk solat, sama ada berdiri atau rukuk dan sujud dan sebagainya. Kalau orang datang lewat lah, maka hendaklah dia begitulah keadaannya, yakni tidak perlu menunggu sehingga imam berdiri untuk rakaat seterusnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang awam. Dah masuk tu, dah lewat dah tu imam, masa tu duduk tengah rukuk, bukan tengah rukuk, kalau rukuk kejar juga untuk dapat rakaat bersama imam. Masa tu imam duduk tengah sujud, tunggu sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, barulah naik rakaat seterusnya, barulah makmum orang awam ni mengikuti. Tak, dia datang masa tu imam duduk rokok, maka rokoklah dia, maka dia abaikanlah rakaat tersebut sebab dia tidak dapat rokok bersama imam, cuma dia dapat sujud sahaja, maka rakaat itu masih berbaki sebab rakaat yang dia masbuk ke atasnya, maka rakaat itu tak sempurna dan dia perlu tambah rakaat tersebutlah. Imam Tirmizi rahmatullahi alaih mengatakan ahli ilmu beramal dengan hadis ini. Imam Tirmizi ingin menguatkan hadis ini dengan menyatakan ahli ilmu beramal dengannya. Sebenarnya sebenar-benar pengetahuan di sisi Allah, sebagaimana kata Syekh Muhyiddin bin Arabi bahawa sampai hadis kepadaku daripada Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan membaca la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, dia akan diampun.
orang yang dibaca untuknya juga akan diampun. Aku telah menyebut zikir itu tanpa niat kepada sesiapa secara khusus. Suatu ketika aku sedang makan bersama seorang sahabatku. Di kalangan mereka ada seorang pemuda. Saya masukkan hadis ni sini. 70,000 tu lah. Dalam cerita tu kebetulan dimasukkan. Imam Tirmizi, ahli ilmu, beramal dengan hadis ini. Imam Tirmizi menguatkan hadis ini dengan mengatakan ahli ilmu beramal dengannya. Sebenar-benar pengetahuan di sisi Allah, sebagaimana kata Imam Muhyiddin bin Arabi, bahawa sampai hadis kepadaku daripada Nabi bersabda, dengan la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali dia akan diampun, dan orang yang dibaca untuk juga akan diampun. Aku telah menyebutnya, menyempurnakan zikir itu tanpa meniatkan kepada sesiapa secara khusus. Satu ketika aku sedang makan bersama dengan seorang sahabatku. Di kalangan mereka pemuda-pemuda yang masyhur di kalangan Kasyaf. Tiba-tiba dia menangis dengan kuat. Aku bertanya mengenai sebab dia menangis. Dia menjawab, aku melihat ibuku sedang diazab. Lantas aku menghadiahkan secara batin akan pahala la ilaha illallah 70,000 itu kepada ibu pemuda tersebut. Lalu berkata, sekarang aku melihat ibuku dalam keadaan yang baik. Syekh Ibnu Arabi menyatakan bahawa aku mengetahui kesahihan hadis ini melalui kasyafnya pemuda itu, dan mengetahui kesahihan kasyafnya melalui kesahihan hadis ini. Hadis 70,000 ni kenapa pula masuk di sini? Tak tahulah. So sebenarnya di dalam fadilat zikir, tapi saya masuk juga hadis ini di sini sebab nak bagi tahu satu-satu perkara tu kita ambil daripada hadis, dan hadis itu nak sahihkan sesuatu perbuatan, dan kadang-kadang kesahihan berita itu dilihat pada orang-orang yang kasyaf. Begitu. 70,000. Semoga apa yang kita niatkan untuk 70,000 kepada Imam Harun kita, Imam Junaid, Imam apa tadi tu? Imam apa dah tadi tu boleh? Ya Allah, Imam Rahim Junaid, dan brother bro kita, dan begitulah keluarga kami dah buat berapa puluh kali dah, khusus untuk keluarga-keluarga atuk-atuk nenek kita yang telah meninggal. Saya dah doa beberapa kali dah. Semoga apa yang kita lakukan ini diberi keyakinan, dan kita yakin dengan apa yang kita lakukan, dan semoga apa yang kita lakukan ini ialah bermanfaat untuk mereka. Dan jangan lupa untuk diri kita juga. Kita tahu perkara ni, kita buatlah satu persediaan untuk diri masing-masing. Mana tahu orang tak teringat kat kita lepas kita mati. Macam tahu apabila makmum sampai sempat rokok bersama imam, maka wa Nabi Hurairah, hadis ke-1143 kurangan 8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduhu syai'a wa man adraka rak'atan faqad adraka shalah, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu menghadiri solat sedangkan kami berjemaah, apabila kamu menghadiri solat sedangkan kami jemaah sedang sujud, hendaklah kamu sujud, dan jangan kamu mengira ia satu rakaat. Maka janganlah kamu mengira ia satu rakaat. Dan barang siapa mendapati rukuk, maka dia mendapati rukuk. Jadi rukuk, perkara ini muttafaq oleh ulama. Siapa-siapa rukuk dengan imam, maka dapatlah rakaat tadi. Raka'atan, wa man adraka raka'atan faqad adraka salah. Raka'atan masuk di sini rukuk, salah bermaksud rakaat. Ini adalah taujih pertama. Taujih kedua ialah rakaat bermaksud rakaat, salah bermakna solat. Maka maknanya ialah jika mendapat satu rakaat pun tetap mendapat pahala berjemaah. Kita tengok daripada dua sudut aspek, dua sudut lah kita lihat daripada dua
dua sudut di situ. Okey. Fadilat takbiratul ula 40 hari bersama imam. Hadis ke-1144 an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat 40 hari secara berjemaah kerana Allah dan dia memperolehi takbiratul ula, dia akan ditentukan baginya dua pelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada sifat munafik. 40 hari penerangan secara berterusan, setiap solat setiap hari tanpa ketinggalan walaupun sekali dalam 40 hari kali 5 bermakna 200 sembahyang. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang kadar seorang itu masih dikira mendapat takbiratul ihram, iaitu takbiratul ula bersama imam. Pertama, takbir sejurus selepas imam bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pendapat yang paling sahih lah. Kedua, selagi imam belum membaca Fatihah masih lagi dikira takbiratul ula. Atau yang ketiga, sebelum imam selesai membaca Fatihah, duk tengah baca Fatihah tu juga masih dikira takbiratul ula. Tapi hak makna pertama itulah yang lebih asah dan paling tepat dan sahih. Maksud sabdaan baginda terselamat daripada sifat munafik ialah orang yang sempat takbiratul ihram bersama imam itu menyelamatkan dirinya daripada sifat munafik. Antara ciri munafik ialah tidak suka menunaikan solat, malas atau berlambat-lambat mengerjakannya. Ia juga suka berbohong dan juga tidak mengotorkan janji. Maksud terselamat daripada api neraka ialah Allah akan memberi taufik kepadanya untuk melakukan amalan yang akan menyelamatkannya daripada azab neraka. Amalan-amalan itu yang akan menyelamatkannya daripada azab. Okey, khair. Pahala jemaah bagi yang terluput jemaah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma raha fawajada an-nasa faqad asallu a'tahu Allahu misla ajri man sallaha wa hadaraha wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk dan memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi ke masjid, lalu didapati orang ramai telah solat, dah sembahyang habis dah, Allah akan memberi ganjaran kepadanya sama seperti orang yang mendirikannya, yakni berjemaah dengan sempurna. Dapat juga dia, sebab dia rasa dia sempat untuk bersama imam di situ. Tidak kurang sedikit pun daripada ganjaran yang mereka perolehi. Penerangan Al-Muzir menyatakan rahmatullah alaih menyatakan bahawa hadis ini merujuk kepada keadaan jika lambatnya seorang itu datang berjemaah bukan kerana kecuaiannya. Jika kerana kecuaian atau sengaja hadir lambat, maka dia tidak dapat memperolehi fadilat itu. Maksudnya dia tak cuai, dia dah cuba dah untuk hadir lambat. Mungkin ada musyakkah dan perkara-perkara yang berbangkit yang menyebabkan dia tidak dapat menyertai jemaah. Atau kedua tu dia memang dah lambat dah. Dia dah azan pun dia tak kisah lagi. Lepas azan 5 minit baru nak pergi tandas. Memanglah benda tu dah lambat. Begitu. Alamat TV rahmatullahi menyatakan bahawa diberi juga ganjaran pahala kepadanya kemungkinan kerana dua perkara. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya sebagai penampung kepada kesedihan terluput daripada berjemaah, sebab dia memang bercita-cita tapi pergi dah habis untuk tenangkan dia. Masya Allah. Maka
dia dah maka mendapat pahala berjemaah untuk menampung kesedihan tersebut. Okey, hadis ke 1146 kurungan 11, fadilat solat berjemaah. Wa an Abi Husain Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun faqad shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu faqama rajulun fasalla ma'ahu rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang ke masjid untuk solat sedangkan baginda telah selesai solat. Lalu Nabi bersabda, adakah seorang daripada kamu ingin membantu dia dalam menemaninya solat bersamanya? Lalu seorang lelaki telah bangun dan bersolat bersamanya. Perbahasan di kalangan ulama. Penerangan. Perbahasan di kalangan ulama mengenai adakah boleh mendirikan solat berjemaah 2 kali di masjid yang sama. Mengikut mazhab Syafi'i harus, tidak makruh. Boleh kita buat pula jemaah satu lagi. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, tidak boleh dah jemaah pertama dilakukan di masjid dan jemaah kedua nak buat juga, maka di luar masjid. Sekiranya hendak didirikan, maka di luar masjid. Sekiranya didirikan juga, maka hukumnya makruh. Tetapi hukum ini berlaku di sekitar masjid tempatan. Bukan jika masjid tu masjid surau atau masjid tempat persinggahan, misal stesen kereta atau masjid persinggahan dan sebagainya, maka tidak makruh juga di sisi mazhab Syafi'i. Tak apa, orang ramai, tempat orang yang lalu lalang, tempat orang berhenti untuk sembahyang di sana. Ini juga harus, hadis ini juga dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahawa boleh mendirikan solat berjemaah beberapa kali dalam masjid yang sama. Dalil bagi mazhab Hanafi ialah perbuatan Nabi solat di rumah setelah pulang daripada safar. Makmum Nabi adalah isteri baginda. Ulama Hanafiyah menjawab bahawa hadis ini tidak sesuai dijadikan hujah oleh mana-mana yang menjadikannya sebagai hujah. Solat di hari-hari terakhir baginda. Hadis ni panjang, ada sedikit lagi. So masa kita pun dah mencemburui kita, so kita berhenti setakat situ sahaja dahulu. Nanti kita sambung babu solat salatan marratan. InsyaAllah malam esok saya akan cuba usahakan untuk kita adakan sedikit pengajian di antara maghrib isyak, dan hari Ahad tak ada, hari Isnin pula lah kita akan ada. Hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat tu kita akan daurah. Kita akan daurah. Lepas tu untuk tahun ni dah habis dah daurah, sebab kita akan daurah pada bulan 1 pula, 1 hari bulan, 15 hari bulan dan 29 hari bulan. 3 kali bulan 1. Sebab bulan 12 kita ambil sekali. Sebab 15 hingga 30 tu ada jor, dia panggil apa ni, kita ada istimewa alaqah. Mungkin 15 hari tu saya tak ada lah. Saya akan bersama dalam jemaah, walaupun tak sepenuhnya, tapi saya akan hentikanlah pembelajaran kita sama 15, daripada 15 sampai 30 kita cuti lah. Kita cuti. Kita nantilah saya akan beritahu. Lepas tu kita akan terus mulakan dengan daurah yang ke-15. Daurah ke-14 coming soon dan daurah yang ke-15. Masya-Allah. Jadi insya-Allah lah, itu yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kekurangan saya. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa malam esok. Kalau ada perkara yang tidak membolehkan untuk kita bersama, saya akan elan. Tapi saya rasa insya-Allah malam esok saya akan mengadakan juga pengajian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in صرفته أن
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.